Gimana? Ya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Syukur Sani Muhammad Fauzi di atas ucapan alu-aluan kita tadi. Majlis juga ingin mengucapkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah kita pada hari ini di atas kesudian masa untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian ilmu berkaitan dengan kepakaran dan juga pengalaman beliau berkenaan dengan tajuk webinar kita pada hari ini, iaitu How to Increase Citation of Research Papers and Publications. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan kepada semua mengenai sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Profesor Teknologis Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah. Beliau dilahirkan di Kemaman, Terengganu dan sekarang ini beliau menjawat jawatan sebagai pemangku Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Perlis. Selain itu juga beliau juga pernah memegang beberapa jawatan lain seperti Manager at Center of Excellence Geopolymer and Green Technology, Timbalan Presiden bagi Malaysian Geopolymer Society, Timbalan Presiden World Invention Intellectual Property Association, Setiausaha Hormat bagi Malaysia Research and Invention Society. Untuk makluman juga, beliau turut menyelia beberapa students dan juga untuk penyelidikan dan dalam masa yang sama menerbitkan pelbagai jenis makalah untuk penerbitan. Untuk makluman semua juga, setakat ini beliau telah mencatatkan sebanyak 29 bagi nilai Scopus H-Index, 33 bagi Google Scholar H-Index dan 19 bagi ResearchGate H-Index. Jadi pada hari ini dengan pelbagai pengalaman, kepakaran serta ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan dan juga penerbitan makalah yang ada, insya-Allah beliau akan berkongsi bersama kita dengan tajuk iaitu How to Increase Citation of Research Papers and Publications. Oleh itu, jika para peserta webinar ini mempunyai sebarang persoalan, bolehlah bertanya kepada penceramah kita di sesi Q&A nanti. Dan anda juga boleh mengutarakan dan juga meninggalkan persoalan dan juga soalan anda di ruangan chat box. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dengan ini pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah untuk menyampaikan ceramah dan juga perkongsian ilmu dari beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar kan? Boleh. Okey. Susah sikit ni kalau online ni macam cakap seorang-seorang. Okey, so pertamanya terima kasih pengurusi majlis yang dihormati PM Dr. Syukur, sahabat lama saya. So sebagai tim director Pijama, ketua pusat lah. So pada semua pensyarah kenalan lah UiTM Perlis dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada UiTM Perlis atas jemputan ni dan terima kasih juga kepada Ketua Pusat Fakulti Sains Gunaan dan juga Pijama lah atas jemputan ini. Untuk makluman ni, saya first time ni cakap bab increase citation of research paper ni. First time dalam UiTM Perlis, first universiti yang dapat lah. Saya jarang nak share yang saya tak orang kata kepakaran saya untuk increase citation ni tak ada lah, tapi saya cuba share whatever yang saya dah buat. Yang ni pun lagi pun anak murid saya mari berjumpa face to face minta tolong ni, saya kena bantu lah. Dr. Amy Aizat, so bekas student saya, dia datang untuk minta bantuan lah untuk buat sharing. Ini saya tak pernah, serius saya cakap, saya tak pernah buat sharing on how to increase citation of research paper and publication. Saya banyak bercakap more on international research funding. Saya bercakap more on visibility, keyword and so on. So whatever pun, yang saya bercakap ini adalah hasil saya buat sedikit bacaan, dan whatever yang saya share ini juga adalah saya punya experience lah. Saya harap ia memberi manfaat untuk semua yang ada sekitar dalam 40 lebih ni, 46 orang. InsyaAllah saya doakanlah agar memberi manfaat kepada especially UiTM Perlis untuk moving forward.
Okey, banyak perkara kalau kita nak bercakap mengenai how to increase citation. Banyak benda yang kita kena faham iaitu fundamental publication itu sendiri. Saya rasa saya pernah datang dah ke UiTM sebelum ini dan saya dah buat sharing beberapa perkara yang penting lah sebelum ini. Saya ada buat sharing dengan PM Syukur juga berkenaan dengan keywords and usability. Saya dah check dia punya keyword semalam. Bagus, sangat bagus. Dia punya Google Scholar dah ada perubahan. Dia dah buat perubahan keyword dia sendiri dan saya mengharap benda itu menjadi contoh lah kepada pensyarah-pensyarah di UiTM Perlis. So whatever pun nanti saya bercakap atas dasar experience, kalau benda ini memberi manfaat, ambil. Kalau rasa itu ada lagi yang kaedah-kaedah lain ataupun experience lain, you boleh carilah. So ini yang berdasarkan apa yang pengalaman saya. Okey, untuk increase citation ni ada berapa ini daripada American Journal Expert lah. Mitchell Epps, principal research daripada John Hopkins University, dia meletakkan 8 kaedah ataupun to boost your citation count to maximum impact, consider this 10 technique. So ada 10 teknik. I think almost 10 teknik ni yang saya dah buat. So that's why saya nak minta kalau ada soalan nanti during presentation ni, you boleh direct terus tanya. Jangan, you boleh stop saya and tanya terus. Jangan sampai tunggu habis baru nak tanya. And so bagi ada two ways communication. Okey, yang nombor satu ni saya nak bagi tahulah. Ada beberapa mazhab dalam Malaysia ni yang especially dalam dunia publication yang you all kena faham lah. So dia kata dekat sini, cite your password when it's relevant to a new manuscript. So you boleh buat citation atau you boleh buat reference you punya past research paper. So however, do not reference every paper you have written just to increase your citation. So saya punya pemahaman macam ni. So whatever you nak buat, paper make sure kalau paper itu ada continuity, so kita minta you cite your paper. Contohlah, sebelum ni you ada buat paper berkenaan dengan proses A. So the next paper you ada masih berkenaan benda yang sama, activity project ataupun research yang sama, so you boleh cite this paper yang telah publish. Tapi kita tak benarkan lah dalam 10 reference you nak letak half of that adalah you punya paper. So yang tu tak boleh lah. So at least 20% out of reference tu, 20% itu saya punya experience. So saya letak 20% tu, saya dah baca banyak paper, saya dah review journal, saya nampak 20% is good numbers lah untuk kita cite our own paper. So ini dipakai. Saya akan tunjuk proof. Ini dipakai untuk keseluruhan research top research dunia. Yang ini saya harap ini jangan terlampau kita takut untuk cite paper kita. Kadang-kadang ada mazhab kata tak boleh cite. So kenapa kita tak boleh cite? Walhal research kita adalah berterusan. Yang ini yang tuan-tuan kena faham lah. So saya secara personal saya memang cite lah paper saya, especially on saya punya research based on keyword saya adalah geopolymer. So nombor satu saya boleh tunjuklah contoh-contoh researcher yang baru ni ada dikeluarkan 2% scientist, 2% scientist worldwide. So saya nak tunjuk, okay, kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, ini adalah ranking nombor 1 sampai 25, top 2% dunia. Tuan-tuan boleh tengok dalam kolom hijau itu adalah self citation dia. Boleh nampak? Saya macam cakap seorang, saya takut sikit ni. Boleh doktor. Boleh okay. So yang ni, kalau yang ini adalah database yang telah dikeluarkan oleh Stanford University yang menyatakan top 2% world, top 2% scientist in world. So yang ini adalah data yang dah publish di PLOS, iaitu jurnal PLOS yang based di US. So tuan-tuan tengok, nombor 1 sampai nombor 25 itu adalah top scientist. 2% top scientist. So tuan-tuan boleh tengok dia punya citation 7.18 safe site, ada yang 14.64 safe site, 10%, so 11%. Ada yang Maxon 4 tu daripada John Hopkins School of Medicine, dia ambil sampai 14% dia punya safe citation. So yang kat sini saya nak menyampaikan, safe site itu dibenarkan berdasarkan apa yang tuan-tuan buat. Itu saya punya pandangan lah. Saya tunjuk lagi untuk Malaysia.
Ini top Malaysia lah. Almost dalam 25 ke 30 saya ambil. Ada yang 31%, nombor 1 top Malaysia tu dia 31%. Ada yang 21%, 5%, 18%, 14%, 10%, 26%. Kalau siapa kenal Profesor Ismail Hanafi Ismail from USM, 26%. Sebab dia Prof Hanafi ni dia antara top researcher dalam bidang rubber. So bila dalam bidang rubber ni orang akan tengok dia. So that's why dia ni antara yang top. Bila dia top tu sebab tak ramai orang venture dalam bidang rubber dengan latex ni. So bila dia mulakan research tu, so dia terpaksa lah cite paper dia sendiri supaya ada continuity. Itu maksud saya. So bukan kata you cite ikut suka je. Tak ada kaitan pun you letak juga. Okay. So tuan-tuan tengok ada yang sampai up to 30%. Ada yang up to 35%. So ini listed dalam top 2% scientist. Saya ambil juga daripada Jepun. Contoh daripada Jepun. So kita katakan negara membangun. So kalau tuan-tuan kat tengok sini, dia pun lebih kurang. Ada 27, ada 42%, 28%, 31%, 39%. So banyaklah saya rasa kat sini. I think selagi dia menunjukkan itu adalah continuity you punya research, I think tak ada isu untuk kita buat sesat lah. Tetapi dalam satu paper itu tuan-tuan perlu kontrol lah. Macam saya kata tadi, kalau saya, you tanya saya up to 20% lah. Saya jaga not more than 20%. Saya punya paper ada saya punya safe side. Yang ni daripada USA. Kalau USA dia tengok dalam 12%, 18%, 24%, 29%. So ini saya nak tunjuk adalah data-data bagaimana top 2% scientist ini dalam seluruh dunia dia masih membuat safe side. So ni the way how you increase citation. Ini nombor 1 sekali. Kalau ikut this lady ni yang makcik ni buat ni, dia kata nombor 1 dia kata cite your past research when it's relevant to a new manuscript. Maknanya you cite bila relevant. Relevant sebenarnya ada continuity antara previous paper dengan new manuscript yang you nak submit. So dibenarkan. Okay, any question untuk nombor 1? Slide saya tak banyak hari ni dalam not more 30 slide. Ada soalan nombor 1? Tak ada. Saya proceed nombor 2. Kalau ada tanya terus nak. Okey, nombor 2 ini saya dah pernah share dengan PM Syukur banyak berkenaan carefully choose your keywords. Dalam publication ini you kena jaga, sangat-sangat jaga keywords you. Kan keywords ni banyak orang tak ambil endah lah. Bila you nak submit paper dia akan tanya what is your keywords. Keywords inilah yang saya boleh bincang panjang lebar untuk keywords ni. Dan saya banyak share keyword saya meletakkan sebelum ni adalah how to visible your research lah. So research itu akan visible, starting dia adalah daripada keywords. So that's why di mana asas keyword ni duduk. Database keyword ni duduk di mana? Banyaklah search engine yang kita boleh refer. So untuk worldwide, search engine yang paling mudah adalah Google. Itu nombor 1. Keyword. So sebab tu saya kata saya nak bincang agak detail, tapi saya tak prepare slide. Saya akan buka nanti contoh-contoh yang you all boleh tengok. Choose keyword that researchers in your field will be searching for so that your paper will appear. So maknanya you buat keywords dalam manuskrip you tu adalah berdasarkan keyword yang memang, kalau saya nak boleh katakan sini, keyword yang well versed, yang memang dah orang pakai, yang memang well established keyword. So dalam kita pun kita kena ada keywords kita. Saya baru ni saya share dengan Dr. Amy dan wife dia datang ke office. Dia tahu tapi wife dia tak tahu. So dia tak share dengan wife dia ni, nak kena ni. So for me, keywords itulah permulaan you punya visibility of you punya paper tu. Contohlah, saya bagi contoh. Saya punya bidang fokus saya adalah geopolymer. So whatever saya will publish paper yang based on that research, saya akan letak salah satu keyword itu adalah geopolymer. Jangan tinggal. So sebab you kena faham, dalam paper you dia ada minta 3 ke 5 keywords. So masa ni lah you kena jagalah keywords ni. So saya akan share lah, saya akan ajar you how to use search, nak search keyword tu. Saya akan stop sini sekejap. Saya buka boleh kot saya online terus lah. So kalau siapa ada dekat sini, you all boleh terus buka Google Scholar lah. Saya cubalah. You boleh
terus buka Google Scholar, Google ni. Contoh, okey. Nampak? Boleh lah? Kita boleh mula tak? Untuk keywords je. Tak boleh. Boleh saya Boleh. proses. Okey, contoh saya letakkan geopolymer. So, geopolymer ni, dia akan list macam ni lah. Dia akan keluar. So, sekarang ni, kalau you nak search keyword, you kena masuk dekat Google Scholar. Okey, yang ini adalah top researcher dalam UiTM. Okey, maknanya Dr. Aida ke Allah Alam, mungkin Dr. Aida nak cakap dia nombor satu dalam dalam UiTM. Inilah orang kata list yang ada antara top researcher dalam UiTM. Aida Dipak, ni arwah lah kot. Muhammad Tamizi Ali, saya rasa arwah dah ni kot. Kan? So, kalau you tengok kat sini, di bawah sini ni adalah semua berkenaan dengan kita punya keywords. Normally kat sini lah starting dia. Starting kita untuk visible ni di sini. Kalau kita basic dekat Google Scholar. So, you tengok dekat sini, cardiovascular, hypertension, power system, artificial intelligence. So, kalau tuan-tuan pergi klik pada benda ni, dia akan link kita satu dunia. Adakah keyword kita ni adalah keyword yang worldwide? Okay, so that's mean kat sini, untuk artificial intelligence is saya kata adalah payung. Boleh dikatakan besar. Keyword ni saya boleh bagikan kepada dua, iaitu general keyword dan focus keyword. So you kena pilih lah. At least ada dua general keywords, lagi tiga itu adalah focus keyword. Kalau dekat sini untuk artificial intelligence ni, tuan-tuan boleh tengok dia punya citation ni almost 400,000. So kalau dekat sini dah 400,000, kat sini saya consider adalah general keyword yang kita tak boleh katakan itu adalah satu keyword yang spesifik ataupun berfokus. So, jadi ini tuan-tuan boleh. Ataupun kalau tuan-tuan rasa agak sukar untuk tuan-tuan berada dalam this group, tuan-tuan boleh perincikan lagi. Apa lagi? Saya bukan bidang saja ni. Okey, contoh saya boleh letak. So, masih dia punya citation tu dah ratus-ratus ribu lah. Tapi still boleh dikatakan general untuk cognitive science. So, machine learning. Okey, contoh saya bagi yang saya punya lah senang. Saya nak cerita senang sikit. Okey, untuk geopolymer, ini adalah keyword orang kata saintis-saintis dalam geopolymer. Bila saya klik geopolymer, saya akan duduk dalam top 10. Itulah yang saya nak masuk kat sini. You kena decide 5 tu mesti meletakkan you dalam page pertama, page kedua, page ketiga atau page keempat. Sebab yang ini dia boleh list kat you sampai 10 sahaja. Macam ni. Nilai dia adalah 10. So that's why saya kata kita kena set kita punya keywords itu berdasarkan visible-nya keyword tu. Mana-mana dah establish keyword tu. That's why kalau letak geopolymer, saya akan ada duduk dalam ni. So kalau kita pergi tengok lagi, ni keyword lah. So ni saya punya student ada dalam ni. So sebab kita nak ada kesinambungan, bukan saya saja seorang naik, kita punya group. Sebab keyword ni dia kena bergerak dalam group.
publication ni, you tanya saya secara personal, saya cadangkan dia by group. Okay, saya akan tunjuk lagi. Kenapa you kena move dalam group. So, ini saya punya student. Ini saya punya partner sekarang di UMT. So, ini saya punya student sekarang dah jadi pensyarah. Ini saya punya student juga sekarang dah jadi pensyarah. So, kita buat supaya group kita pun sama-sama naik. Bukan saya seorang. So, sebab tu kalau dia dah letak construction, concrete, material characterization, material science. Ini yang ini quite general ni. Construction, concrete, material characterization ni general. So, bila general, dia tak duduk dalam list waktu pertama. Sebab tu saya kata kita kena define. Kita punya keywords itu supaya visible-nya kita. Supaya nanti orang kenal kita. So, bermula di sini. Nah, so banyaklah yang keyword-keyword ni. Saya memang beritahu kat saya punya student, benda ini kena jaga. At the end, orang takkan carilah nama kita ni sampailah ke page banyak tu. So, at the end, dia akan stop pada 5. So, ni antara grup-grup saya lah ni. Januati, Hamzah, Fahim, PLV. So, dia ada. Dia punya visible lah maksud saya. Maknanya orang nampak lah bila kita search tu orang nampak. Saya pergi lagi keyword saya. Saya ada 5 keywords lah. So, okay, saya nak beritahu juga dalam masa yang sama, bila you dah duduk dalam grup yang betul, yang berkenaan dengan you punya research, so you buatlah link dengan dia orang ni. Saya dah pergi jumpa John Provis, saya ada link dengan Cindra Prasid, saya dah pergi jumpa Joseph Diadovic ni. So, saya dah jumpa dengan Sanjay Kumar. So, face to face. Ini adalah link ataupun ring yang saya perlu duduk bersama supaya bila kita naik, kita kenal dengan orang ni, so kita mudahlah visible. So, untuk citation berlaku tu cepatlah. Sebab tu kalau saya sekarang, kalau saya tak promote saya punya paper pun, every year tu nak dapat 1000 ke atas citation dalam Scopus database, agak mudah. Sebab kita dah set. Sebab tu sekarang ni, untuk tuan-tuan kena set. Nanti saya tunjuk yang PM Dr. Syukur. Dia pun dah set. Dia visible. Saya nampak dia ada visible kat situ. Orang boleh nampak dia. Kan? Kalau nak tengok lagi, contohnya, construction material, saya klik. Ini agak general. So, construction material, the highest adalah 30,000. So, kalau first page, okay, saya duduk nombor 9. Macam itulah saya buat. Selain daripada construction material, contohnya dalam grup konkret. Konkret ni well established. So, nombor 1 ni saya punya Sifu. Saya dah jumpa dah ni. Long Lee. Dia editor journal construction. So, bila kita kena pada keyword, kita kena pada orang yang sesuai, untuk proses visible kita tu agak cepat. Okey, contoh yang ni, untuk konkret, saya menjadikan konkret adalah saya punya general keywords. Tak semestinya konkret ni duduk dalam saya punya keywords utama. Bila kita tulis paper, konkret tu duduk dalam keyword. Tak, mungkin saya punya konkret ni duduk dalam abstract, duduk dalam dia punya body. Sebab tu keyword nanti, how nak increase visibility keywords ni, saya beritahu secara simple lah, tak detail lah. Okay, so at least kita duduk dalam group ni. So kalau saya nak tengok saya sendiri dalam grup konkret, memang jauh lah. Sebab kita itu adalah general keywords kita, dah well established. Saya duduk dalam nombor 39. So maknanya page yang ke-4. So sebab tu saya kata kita kena plan benda ni. So kalau kita tengok seramik, saya duduk grup. Seramik ni dia masih general tetapi tak ramai orang venture. So saya duduk nombor 1, 2, 3, nombor 6. So macam mana kita nak tahu keyword itu visible? Maknanya worldwide. Tuan-tuan tengok kat sini, dia ni daripada China, yang ni daripada China, yang ni daripada France, daripada Taiwan, yang ini daripada Jepun, yang ni daripada Malaysia, yang ni daripada India, yang ini daripada India, Iran, Espanyol, Spain. So that's mean keywords ini adalah keywords yang boleh diterima pakai sebab mempunyai banyak country. So that's why saya kata, bila you salah pilih keyword, so dia akan bagi kesan buruk lah kat kita. Saya bagi contoh lah, bukan saya nak kata, sebab tu saya tak mau tunjuk yang betul ni kat sini ni. Contoh. Okey ni, boleh tangkap tak ni? Macam cakap seorang ni. Boleh doktor, boleh. Boleh. So yang ini step awal lah untuk keywords itu kita visible. So sebab dia akan link paper kita dengan database ni, dia link. Sebab tu saya kata keywords tu tolonglah jaga. Saya, my student ni memang saya dekat keyword ni saya akan tengok lah betul tak keyword yang dia tulis.
supaya dia tu visible lah. So kita ni dengan group research kita make sure kita ni visible sama-sama supaya tak tertinggal lah. Okay, saya pergi balik kat UiTM ni lah. Contoh saya ambil yang nombor 1 ni. Okay, dia meletakkan keyword dia to size discrepancy. Kalau kita tengok klik pada keyword, dia hanya ada 2 orang saja dalam dunia. So, keyword dia ni terlampau fokus. So, dia takkan visible secara total lah. Sebab tu saya kata kena ubah lah. Mungkin dia lebih kepada apa. Sebab tu keyword ni kalau boleh janganlah sampai tiga patah kata macam ni. Kan? 1 ke 2 tu cantik lah. Macam Deepak Singh ni. So, dia kepakar dia dalam teaching methodology. Kita tengok dia, okay, teaching methodology ni dia ada daripada, ni tak tahu, Rice University ke tahu, kat mana, ni daripada Iran, daripada ZA ni saya tak sure, daripada Iran, Greece, Iran, Romania. So that's mean ada lah dia punya networking tu. So acceptable punya keyword lah maksud saya kat sini. Prof, Ya. saya nak tanya, kalau macam saya buat research dalam field corrosion. Dalam corrosion. Corrosion, yes. Corrosion. Dan saya ada juga buat research tentang corrosion inhibitor. So, saya nak tanya, apa first keywords yang perlu ada untuk paper saya? Adakah Alright. corrosion ataupun corrosion inhibitor ataupun apa yang doktor rasa, Prof rasa yang selalu orang buat untuk research? Alright, jadi saya masuk lah. Saya nak tunjuk ni, Syukur ni. Semalam saya terkejut juga. Boleh nak share PM Syukur? Ada kita tak ada lah. Okay, PM Syukur ni dia dah design lah dia punya keywords ni. Nampak okey lah. So, walaupun dia H-index dia 7, citation dia 182. Kalau you klik ni, dia dah duduk pada main group lah. Group utama. Itu adalah dia punya general keywords. Lepas tu dia pergi empirical software engineer. So, group dia masih ada lah. Kan, 14,000, 15,000. So, tak jauh untuk kita lihat daripada beratus-ratus ribu tadi. Tengok mining software. So, untuk mining software, tu saya kata, bila sampai mining software repository ni, dia dah nampak dah. Ini adalah keyword yang baru nak naik. So, yang ini boleh dijadikan sebagai PM Syukur punya specific keyword. So, the highest dalam bidang ni, dalam keywords ni, 2,000 baru. So, kalau kita tengok yang lain, daripada China, daripada Jepun, daripada China, daripada Monash University, Malaysia, daripada Jepun, ni, Fauzi dah duduk pada main page. PM Syukur dah duduk pada main page. Itu maksud saya. Bila you perincikan, make sure you boleh perincikan sampai you duduk dalam main page utama. So, walaupun 182 citation, dia duduk pada main page dan duduk dalam grup yang betul, maksud saya. Ni grup yang ada pelbagai researcher daripada Kanada, researcher daripada India, daripada Hong Kong, daripada Malaysia. So that's mean keyword tu keyword yang betul, specific keywords, dan kita masih boleh move cepat supaya kita berada pada kelompok-kelompok yang cepat. Itu maksud saya. So maksudnya PM Syukur dia dah meletakkan ini general keyword dia, ini dia punya specific keyword. So saya back kepada soalan tadi. Tahniah PM Syukur, boleh pederah sikit lagi. Saya pergi sikit yang corrosion. Corrosion kan tadi soalan? Ya, betul Prof. Betul. Corrosion. Betul aja. Saya ni bahasa Inggeris ni saya tak erti sangat. 1S Betul ejaan ni? Ya, betul. Saya Inggeris ni saya kurang sikit. Okey, kalau you tengok corrosion punya keywords, daripada sinilah corrosion itu dah menjadi you punya general keyword. Sebab you takkan cepat nak go for 63,000 ni. You cukar dapat. So, you punya corrosion itu adalah umbrella utama lah kalau you dalam bidang corrosion. So, ini antara tim-tim yang you boleh venture lah. Kan? Sebab dia corrosion ni adalah general lah. So, sekarang ni you nak fokus kepada apa? Corrosion on electrochemistry contohnya. So, itu pun dah menjadi general keywords. You kena, maknanya nanti you kena fine tune supaya nanti you boleh dapat yang betul-betul you punya spesifik. Corrosion tu adalah you punya main. Electrochemistry pun masih general.
corrosion masih dia tengok heat dissipation ni, contoh dia tengok. So, okay, contohnya untuk heat dissipation ni, you boleh jadi, you punya, kalau you buat lah, kalau related. So, heat dissipation ni, you boleh jadi spesifik sebab, contoh saya bagi tahu kat saya, sebab dia tak di-explore ramai. Nombor 8, nombor 9 ni pun baru sekitar 13 dia punya citation. Tapi dia worldwide lah, ada Australia, Vietnam, Taiwan, Netherlands, ada Korea, US. So dia ada Korea. So benda macam ni, that's mean kalau benda you buat heat dissipation ni, so dia akan menjadi you punya specific keyword. Ataupun you nak pergi tengok lagi yang related dengan corrosion. Kan? So daripada sini contoh corrosion battery contohnya. So you pergi tengok battery ramai saya rasa. Ni up tu dah jadi puluh-puluh ribu. So you kena fine tune lagi lah. That's mean cari daripada sini dan tengok bidang you adalah ada tak ramai tak orang venture. Nah saya bagi tunjuk tadi PM Syukur, saya nampak lah dia move laju sedikit lah. Kalau tidak macam mana dia visible dalam top first page tu. Boleh tak? Saya tak tahu lagi dalam corrosion ni apa dia punya fokus lagi. Okay, thank you, Prof. Nah, mungkin you boleh katakan corrosion on what? Ada dua perkataan, corrosion on reinforcement. So you fine tune lah supaya jangan lari jauh lah daripada umbrella corrosion ni. Kalau you tarik corrosion saja, saya rasa banyak lagi perkataan-perkataan yang akan keluar. Nah, Autokalisis ni pun saya bukan related dengan corrosion. Corrosion tu saya rasa itu adalah big besar. You kena fokus, fine tune dia supaya nampak you punya bidang tujahan tu nanti. Okay kot, boleh kot? Boleh. Thank you, Prof. Ada soalan tak untuk keyword? Tanya. Saya masuk yang ni, universiti semua ada kot. Scopus. Untuk Scopus, untuk cari Scopus lah, untuk cari keyword Scopus supaya you cepat juga, saya bagi tahu juga sedikit. Okey, untuk UiTM, dia dah ada 26,000 dokumen dalam database Scopus. So kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan punya keywords itu, jangan cari keywords tu dah duduk dalam database tak, tuan-tuan pergi je dekat keywords ni. Okay, tuan-tuan tengoklah kat sini, keywords mana yang related dengan you all. Make sure keyword yang tuan-tuan nak guna ada duduk dalam ni supaya dia cepat visible. Jangan cari keyword yang tak visible dalam ni. Contohnya keyword tu tak ada dalam database UiTM, tiba-tiba you nak perkenalkan. So dia akan jadi, boleh saya kata boleh, bukan saya kata tak boleh, tapi dia anggap ambil masa yang agak lama untuk stable lah, sebab dekat sini pun keyword yang paling last adalah polyelectrolytes, 136 citation, 136 dokumen. So maksud kat sini, kalau you nak perkenalkan yang baru, dia akan agak-agak masa yang lama. Sebab tu sekarang ni, yang corrosion tak ni, cuba cari keyword yang related to you punya bidang dalam ni. So at least you guna juga sebagai you punya dalam you punya keywords lah. You boleh cari banyak sini. So yang paling banyak kat sini articles. Ini agak general, Malaysia general, human general, control study general. So yang ini, yang kat atas ni boleh jadi general. Yang ini untuk social science saya rasa ni. Okay, SEM. Kalau you memang kepakaran you nak go for SEM, so SEM tu akan menjadi you punya keyword utama. So ataupun you nak lebih, ni chemistry general, sustainable development, optimization. Ini general keyword semua ni. So kat sini adalah, tengoklah yang mana berkaitan. Electrochemistry, carbon dioxide, picture extraction, human cell. So kat sini adalah keyword yang dah well established, yang dah duduk dalam database UiTM. So you carilah daripada sini. Kan? So supaya you tak terkeluar daripada database utama. So ambil lah yang mana you rasa sesuai dengan dioxide kalau you buat TiO2. Kalau you buat more on risk assessment, boleh jadi risk assessment drug. Cuma bila you tengok dekat sini, saya nak bagi tahu satu, bila you ambil keyword kat sini,
you kena double check dekat Google tadi. You ambil lah contoh, you ambil rubber ni. You pergi balik dekat ni. Dekat Google Scholar ni. So, untuk rubber, ini the guys yang terlibat. So, rubber dah boleh jadi general keywords. Kan? So, kata blend rubber. Blend rubber masih boleh venture lah. 2000 lebih ni bagi saya boleh venture, boleh pergi. So, blend dah boleh jadi you punya keyword. Itu maksud saya. Bila kita ambil daripada database Scopus, cuba double check juga dengan Google Scholar supaya kita visible lah. Itu maksud saya. Okay, ada soalan tak? On keyword. Nah, Scopus ni you boleh cari. Scopus dia dah boleh cari you punya keywords lah. Saya nak tengok Unimap, keyword dia apa dia. Ini Unimap punya keywords lah. Dia SEM, tensile strength, ini general, mechanical properties optimization, compressive strength. Tengok ni geopolymer ni. Daripada 2010 kita dah develop geopolymer, duduk antara yang top dekat Unimap lah. Sebelum ni benda ni tak ada. Lagi saya tengok yang baru-baru lah saya boleh cerita. Sinterin antara yang baru dekat Unimap. Fly ash, ini group geopolymer. Bandwidth, thin film, rubber, geopolymer. Ada beza ni, geopolymer dengan geopolymer. Tadi tak ada S kot saya rasa. Yang ni ada S, yang ni tak ada S. So, kena pandai lah. Internet of Things baru pun dia dah boleh naik ke atas. So, yang ini grup Dr. Arif. Dia lead free solder. Sebelum ni tak ada pun dekat Unimap. Last 5 year, lead free solder ni is not encountered dalam keywords Unimap. Tapi, after that, 2020, dia dah duduk dalam list yang ada dalam Unimap. So, sebab tu saya kata, kita ni, researcher ni, kita kena fine tune kita punya keywords supaya dia mudah visible lah. Okay, God. Boleh clear untuk keywords? Any question? Sekarang ni okey, Prof. Boleh. Sila. Tanya ni benda free. Tanya je. Ada nak tanya ni? Kita tak tanya? Ke? Ada soalan tadi? Jelas, Prof. Jelas. Okey, saya sambung. Okey, nombor 3. Masih dalam keyword. Dia kata use your keyword and phrases in your title repeatedly in your abstract. So dekat situ dia kata bila you dah fine tune you punya keywords. Keywords itu tengoklah kalau general boleh letak dalam body. Kalau spesifik kepada you punya research area dan paper itu memang reflect on that keyword, letak dalam body dia. Keywords ni can be dekat dia punya title. Kan? Dia boleh letak dekat pada abstract dan letak pada keyword. Kalau you pergi dekat Scopus tadi, alamak lupa tunjuk. Kalau you pergi dekat Scopus tadi, saya tunjuk sekali lagi yang Scopus. Kalau kita pergi dekat Scopus, kita nak tengok apakah yang orang akan search. You tengok dekat sini, orang akan search artikel title, abstract dengan keywords. Sebab tu nanti, bila kita menulis paper, menulis manuskrip, keywords kita itu, keyword research general dan fokus itu, seeloknya letak dalam 3 ni. Sama ada duduk dalam title, duduk dalam abstract, duduk dalam keywords yang orang tanya keywords itu. Kan? Bila you search, ini antara search utama ni. Bila you klik je, dia akan keluar. Contoh saya klik lah geopolymer.
Dia keluar lah. Ni grup geopolimer ni. Dalam ada sekitar 7,000 dokumen dalam Scopus. Tengok lah. Duduk kat mana jurnal tu. So, dia punya keywords yang reflect. Kalau saya nak cari dekat saya punya lagi, saya can be geopolymer. Untuk venture yang lain, saya boleh katakan itu adalah inorganic polymers. So, kat sini dia bercakap mengenai fly ash ataupun boleh jadi silicate. Boleh jadi geopolymer concrete. Ini keyword-keyword yang reflected dengan saya lah. Banyak kat sini. Alkali activation, geopolymer mortar, chemical activation, cold ash, bending strand. So, ini antara keyword-keyword yang reflect kepada geopolymer tadi. So, kalau contohlah Dr. Amy Aizat ni, saya punya student ni, dia buat dalam geopolymer tetapi dia nak duduk dalam main area ni agak sukar. So dia kena tukar, fine tune lagi. Okay, aku buat on metakaolin contohnya. Go ambil metakaolin jadi spesifik. Ataupun kita buat geopolymer binders. Spesifik lagi. Apa lagi yang kita rasa cari dolomite. Kalau ada dolomite kat sini, dia buat dolomite. Kalau tak ada dolomite tu jadi last kita punya keywords. So benda macam tu lah yang kita kena fine tune supaya kita visible tu. Orang nak cari kita, orang nak cari paper nanti. Saya tunjuk kat sini tadi. Bila orang nak cari, orang akan cari kat sini je dulu. Artikel, title, abstract dengan keyword. Selebihnya bawah orang tengok detail ni. Sebab tu dia letak benda ni atas sekali untuk search engine ni. Dalam Scopus, title, abstract, keyword antara nombor 1 untuk dia search. Yang last sekali adalah apa dia? Reference. Dia punya affiliation. Orang tak cari orang tu based on affiliation, kecuali dia memang betul-betul nak cari. Okay, nak cari PM Syukur. Dia type lah sama ada dia pergi kat authors. Tetapi kalau orang nak cari bidang, orang akan cari dekat area sini ni. Title, abstract, keyword. That's why saya nak nasihat, kalau boleh buat paper itu 3 tempat ini, title, abstract dengan keywords itu kena jagalah, bagi link, bagi dia ada synchronize. Kadang-kadang dalam title dah ada kita punya spesifik, masuk sekali lagi dalam abstract dan tulis balik dekat keyword. So ada 3 tempat kita letak. So kalau orang search keyword itu, dia akan visible. For sure dia akan visible. So simpan lah. So one you dah selesai, dah fine tune, dah kena pasti you punya keyword tadi, you masuk balik dekat Google Scholar. Dia masuk balik dekat sini. Ni you ubahlah dekat sini ni. Masuk yang betul-betul latest. 3 ini saya meletakkan general lah. Sangat general, konkret. Ini lebih spesifik. Ini lebih spesifik. Construction material. So, lagi spesifik di bawah construction material, saya ada geopolymer dan ceramik. So, kita akan mudah visible lah macam ni. Construction material, kita punya bidang. Simen. So, whatever pun saya menulis nanti, geopolymer ini, maksud saya, duduk dalam title, duduk dalam abstract, duduk dalam keywords. Ataupun, bila saya buat geopolymer ceramik, okay, dua-dua ini akan duduk dalam, sama ada duduk dekat title, abstract ataupun keywords. Okay, keywords general ni normally duduk dalam body. Dalam introduction, dalam conclusion, dalam you punya discussion. Sebab yang ini dah general. Bila general ni, saya kata general sebab apa? Sebab kita tak boleh nak compete dengan this group ni. Dia dah 43,000, saya baru 6,000. So, on concrete itself, saya tak boleh nak compete lah. So, bila saya meletakkan dalam paper saya konkret, it takes longer time untuk saya visible. That's why saya fine tune dia masuk dalam geopolymer dan ceramik. Kalau ceramik saya for sure saya duduk top 10. Untuk geopolymer pun saya duduk dalam top 10. Itu yang saya buat. So, untuk saya boleh buat summary, untuk you punya keyword, tolong fine tune balik. Check lah based on Scopus tadi. Check juga dengan Scholar supaya dia dua-dua link. Dan saya nak nasihat bila you menulis paper, kalau katakan contohlah, you buat bukan geopolymer, saya tak buat geopolymer, tapi dia masih related dengan construction material. So, geopolymer ni tak boleh guna, saya tak boleh guna.
So saya meletakkan construction material dalam saya punya keywords. Itu cara saya buat lah. So saya memang sangat jaga benda-benda ni. Nah, so satu masa nanti saya akan berubah lah based on saya punya research output tu nanti. Dia tak boleh static benda ni. Sebab satu masa kita dah lead dan kita kena venture benda baru. So kita fine tune lah. Okay, habis untuk keywords. So maksud kat saya tadi, one kita dah clear keyword tadi, keyword you dah check dekat Scopus, you dah check dekat Google Scholar, tolonglah ubah dekat sini. Dia boleh ubah ni anytime. You klik dekat edit, saya tak sign in ni, you klik edit, you boleh ubah. Dia minta 5. Bagi ya 5. Jangan biar je you letak 1 saja, rugilah. Rugi. Tak visible lah kat table situ. Kan? You takkan visible lah, sayang. So ini Unimap punya. Okay, habis. Saya sambung lah. Ni pun 9.30 dah. Sejam ni. Slide baru 1. Okay. Ada soalan tak? Yang lain saya nak laju lah. Ada soalan tak? Okay nah? So, 1, 2, 3 saya dah cover. Maknanya kita nombor 2 dengan 3 tu jagalah betul-betul nasihat saya. Database kita kena jaga dekat Google Scholar, dekat database kita di kita punya Scopus. Dia ada lagi. Sebab tu saya kata satu lagi, bila you buat review paper, siapa pernah review Elsevier punya paper? So bila you first time masuk, contoh you sebagai penilai ataupun journal reviewer, yang ni pun saya nak minta you pun berhati-hati dan tolong buat benda yang betul. Bila you first time jadi reviewer, you akan log in lah. Dia bagi password you dan dia akan minta kat situ keywords juga. Keyword tu letak keyword yang sama. Jangan ubah. Itu maksud saya. Bila you masuk, dia akan tanya nanti 5 main general keyword, 5 specific keyword. So letaklah benda yang kita dah set tu. So adalah 1, 2 tu yang baru yang reflect kepada journal. Di situ pun you kena jaga. Database dekat Publance you kena jaga. ResearchGate you kena jaga. Sebab ini adalah elemen-elemen di mana kita akan visible. Kita ada Publance, kita ada ResearchGate, kita ada Mendeley, kita ada lagi Facebook, Twitter tu agak general lah. You boleh buat sharing. Okay, so saya pergi next. Use a consistent form your name. So nama juga main peranan dalam paper ni. Nama saya yang panjang tadi. Kalau you tengok nama saya yang panjang, kita akan sukar untuk visible. So sebab tu kita kena firm nama kita. Saya pun dulu tak ada orang cerita. Bila dah terlajak ni, saya nak undur balik susah. Sebab tu mana lecturer yang baru kat sini, nama dia panjang macam saya, Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah, ada 4 patah perkata, you akan ada almost 30 account dalam Scopus. Sebab tu kalau siapa yang baru dekat sini, you cuba Amy Aizat dia senang lah. Amy Aizat Azimi. So dalam paper tulis dia nama Amy Aizat. 2 patah perkataan. Kalau lari pun dia akan jadi 4 sahaja. So sebab tu nama pun you kena firm daripada awal. Siapa yang baru-baru dekat sini, saya cadangkan. Nama itu you kena firm. Kalau you setakat ni baru you ada 10 paper, okay, nama you panjang, okay, you fix siap-siap. Kalau saya, Mustafa Al-Bakri je. Senang. Dan you gunalah sampai bila-bila. Sekarang ni saya dah terlajak. Saya dah mengguna 4 patah perkataan. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah. Panjang. Kalau you tengok Scopus saya sendiri, saya share. Ini saya punya account ni. You tengok ni.
ini adalah akaun yang Scopus letak nama saya. Sebab tu sekarang nama, saya dulu tak ada orang ajar ni. So, saya banyak mistake jugalah. Tak cerdik sama. Nama saya yang asal patutnya yang ini saja. Ini sebab saya dah establish lah. Saya dah faham dah. So, saya memang banyak guna yang ni. So, dulu-dulu student saya ada guna ni yang ni. Ada Al-Bakri, ada Dash. Juga dia akan jadi problem dekat kita. Ini juga. Muhammad Mustafa Al-Bakri Allah betul. Tapi ada Dash. Yang ini Al-Bakri. Abdullah titik Mustafa pun dia jadi banyak akaun ni. Tengok ni sini saja dah berapa akaun kat saya. Sebab tu masuk dia kat sini, kita kena firm dengan kita punya nama tu. Daripada awal ni. Mana yang dah terlajak macam saya, you kena remain satu saja. Ni nama ni. Saya remain sekarang yang ni. Saya tak boleh nak undur dah. Sebab tu saya tengok ada researcher nama panjang, dia hanya memakai 2 patah perkataan. Yang simple-simple lah. Amy Aizat ada 2. Syukur Shanim ada 2. Buat simple-simple je. Senang supaya kita tak jadi macam ni lah. So yang bila dah jadi macam ni, kita kena kerap sikit lihat kita punya Scopus untuk kita merge. Untuk merge. So untuk kita kena merge lah. Untuk merge pun saya rasa semua dah tahu kot. Pergi dekat author ni. Kalau saya tengok kat saya ni, saya ada tambahan 2 paper saya. Yang saya belum merge. Saya nak merge malam tapi saya nak beritahu kat you, saya tak merge. So tuan-tuan kena merge lah. Kat sini saya punya main lah, saya dah merge yang ni. Kalau tengok lagi, you kena seminggu sekali tengok lah benda ni. Kalau you rasa you ada paper tambahan, you kena tengok lah. Contoh saya yang ni. Saya ada ni, nama saya 2 ni. Saya tak merge lagi. Semalam saya nak merge, tapi saya nak tunjuk kat you hari ni. Saya perlu merge. So merge bukannya susah pun. So, saya buat luar daripada ni, saya kena sign in lah. So, maksudnya, you klik saja pada yang you punya main dan you punya tambahan tadi, you pergi dekat sini, request to merge authors lah. Simple step. Lepas tu, dia akan tengok lah. You tengok lah. Dia tengok affiliation and so on, so on. Okay, nah. So kat sini saya nak bagi tahu, dia nak bagi tahu dekat sini kepada kita, iaitu kita kena firm kita punya nama. Consistent. Supaya nanti dia reflect kepada kita. Bila dah terlajak macam saya ni, susahlah sikit. Saya kena kerap masuk. Okay, nombor 5, make sure that your information is correct. Information yang affiliation, nama school. Kadang-kadang kita duduk di group ni. Nama group research tu kalau you tanya saya personal tak perlu. Tapi yang penting adalah nama universiti tu yang penting. Sebab visible-nya, universiti. Tapi kalau you duduk pada fakulti sekian-sekian, dash Universiti Malaysia Perlis. Okay, fine. Sebab tu sekarang di Unimap saya dah buat standardized. Kalau nak letak juga nama group, dia akan jadi second affiliation supaya tak ganggu you punya main affiliation. So main affiliation Faculty of Chemical Engineering Technology, Universiti Malaysia Perlis. You nak letak postcode tak apa, nak letak full address pun tak apa. Tapi saya punya pandangan tak perlu. Kalau Unimap saya dah buat, saya dah standardkan untuk semua. Kita buat Faculty of Chemical Engineering Technology, Universiti Malaysia Perlis. 01000 Perlis Malaysia. Itu je saya buat. Saya tak letak dah yang PO box and so on. So dia akan ganggu lah. Dia akan jadi kat sini ni. So this part ni kita nak kena clear. Make sure that your information, so especially ke affiliation ni kena betul. So final proof manuscript encik ni buat lah. Okay, habis part ni saya masuk yang nombor 6. Make your manuscript easily accessible. So banyak kita punya publication, dia ada 2, open access dengan tak open lah. So yang kena subscribe tu. So kalau nak go for journal yang open access, kerana open access bayar sangat mahal. So pandai-pandailah plan. Pandai-pandailah plan. So kalau benda tu tak open access, so you kena minta library untuk go open access kan dia. Dia ada respiratory semua whatever lah. Dia library punya.
Ataupun paling simple lah. Macam mana orang nak access you punya manuskrip ni, letaklah dekat ResearchGate. Share dekat Twitter, Facebook, Academia, Mendeley. So, orang boleh access. Contoh dekat ResearchGate, walaupun dia tak open access, tapi you boleh letak dia punya title dengan dia punya abstract. Bila orang nak tengok detail, dia akan minta dengan you lah, request for full paper. So, kat sini pun you kena jagalah. So, ini pun main peranan. You letak dekat sini pun, repository ni pun main peranan. Banyak jenis-jenis saya yang lama-lama tu, dia letak dekat sini, Unimac punya repository. Lepas tu dia kata share your data you kena share. There is some evidence that sharing your data can increase your citation. So, you share dah. Share dekat slide share dekat feed share mana-mana yang you rasa boleh share lah. Yang boleh visible you punya output tu. Nombor 8, present your work at conference. Yang ni benda yang bagus. Doesn't matter lah. Kalau you ITM, bagus dia daripada Unimac ni. Kalau you pergi conference, you kena cari orang tau. Kena ambil business card, betul tak? Tak tahu, takut sekarang tak ada. Mana you pergi conference, you kena dapatkan business card yang you kenal dekat conference. Betul kan? Betul. Masih valid benda tu. Okay, lepas tu nombor 9. Yang ni pun saya minta sangat-sangat lah. Especially kalau you publish paper, share je dekat social media, Facebook and so on. Letak title, you share link. So, benda tu agak memberi manfaat. Kadang-kadang memanglah kawan-kawan kita tak like, tapi ramai orang nak tengok. So, sebab tu Facebook juga main peranan, Twitter, Academia.edu, ResearchGate lah antara tempat yang saya fokus untuk paper saya upload, dan kadang-kadang kawan-kawan saya yang upload. Okay, last kali, nombor 10, actively promote your work. Mana dia, orang nak kenal saya ni macam mana, tak ada, saya kena promote. So macam mana how to promote yourself, you kena pergilah conference, minta kawan-kawan tolong panggil bagi talk. So one you dah confident level tinggi sikit, bagi talk dekat luar negara. Dah lebih tinggi kalau tempat nak belajar, pergi dulu Indonesia. At least kalau kita teruk dengan English macam saya ni, English teruk. Kalau teruk sangat English, pergi dulu dekat Indonesia. You boleh mix match English sikit, bahasa sikit. So boleh lah. So bila dah level confident tinggi, pergi sedikit jauh. Pergi Thailand, pergi yang Asia country. So one dah ada confident level tinggi, pergilah. Pergi ke Greece, Turki, UK. Ini untuk promote your work. So you kena cari ruang untuk you boleh share your output tu yang penting. Tak kisahlah simple, walaupun 10 orang dengar. Saya pernah pergi talk dekat UK, ada 15 orang lah. Tapi you boleh share something yang you boleh sampaikan. Orang tahu, oh dia Mamat ni buat sekian. At the end, bukan setakat saja paper, bila you dah visible keywords, orang akan cari you, don't worry. Orang akan cari you untuk review paper, orang akan cari you untuk review proposal grant. So benda-benda macam ni lah saya nak minta, you tolong jaga. Promote lah. So nombor 6, nombor 9 dengan nombor 10, 6, 8, 9, 10 adalah keyword dia you kena promote. Promote dari segi you letak dalam open access repository, you promote dekat social media, you promote data dekat mana-mana, you pergi conference, you pergilah ke mana workshop related dengan you. Contoh Geopolymer dia ada satu camp every year dia buat di France. Kalau you tengok tadi database saya, Geopolymer tu dia ada satu guru, iaitu Joseph Davidovic. So saya memang 2010 saya pergi cari dia. So that's mean saya nak minta kat sini you kena promote yourself lah. Promote. So once sampai masa ni, dia bukan hanya visible keyword you tu, hanya visible untuk you punya publication, tapi dia akan visible you pelbagai angle. Sebab tu saya akan share lagi satu dekat you. Kita banyak lah share pun. Yang mana boleh share, saya share lah. Sebab tu saya kata slide saya tak banyak. Yang ni pun you kena jagalah.
Okey, review paper saya nak minta lah. Selepas ni, mana yang review paper, tolong register nama you dekat publish. Doesn't matter. Benda tu, dia index ataupun tak index. Contohnya, you dapat reviewer daripada Elsevier, daripada Willy, daripada whatever lah yang well established. Daripada Hindawi, MDPI, itu well established lah. So, bila you letak nama you dalam tu, you cepat lah. Maknanya, you register dekat Publins ni, ini adalah database untuk you punya review paper sebagai penilai paper. Bukan hanya penilai paper, kat sini juga whatever kalau you nanti, sebab tu saya kata you kena promote. Saya nak relate dengan promote tu. So dekat sini, siapa menaik kuat kau? Okey, dekat sini ni, dia juga reflected dengan you punya keyword. Contoh, saya buka saya punya. So, bila you dah tahu you punya research, ni research fee you kena update selalu ni. Benda ni dekat sini. Sebab tu saya masih tak lari ada cement, construction material, ceramic, civil engineering, concrete construction material, engineering, geopolymer, material engineering, material science. Masih tak lari. Okay, Prof. Sebentar ya, Prof tengah nak masuk balik. Masalah internet. So kita tunggu dulu. Sementara tu kalau mana-mana yang ada soalan, bolehlah nanti boleh diutarakan kepada Prof. Hello. Hello. Boleh dengar balik? Boleh. Kat mana tak tahu tadi? Tak maaf lah. Ni ada kat rumah ni tengah quarantine. Keyword, Okay. keyword Prof. Keyword masih lagi tak lari. Saya duduk kat mana tadi ya? Pablon. Pablon. John. Okey.
So untuk semua peserta kita tunggu dulu mungkin ada masalah problem line Prof. So kita tunggu dulu. Sambil-sambil tu kalau ada sesiapa yang ada soalan bolehlah nanti sediakan untuk bertanya kepada Prof. Okey. Boleh dengar? Boleh Prof. Boleh. Boleh Prof, boleh. Alright. Hello? Hello, ya boleh. Boleh dengar? Boleh dengar. Buat dia bergaul. Mungkin Prof kena tutup salah satu ni kot. Saya buat satu je ni. Okay? Okey, boleh. Alright, cun. Okay. Sambung dah, boleh kot dah. Aduh, penat. Okay, untuk Publance ni, saya nak minta lah, whatever, saya ulang balik. Publance ni adalah database siapa yang pernah menjadi penilai paper. Doesn't matter conference paper, jurnal tak berindeks, jurnal berindeks Scopus, jurnal berindeks Web of Science ni, semua ni, you kena masukkan dalam ni. Supaya you visible tu. Sebab kat sini nanti juga, orang akan cari you. Orang akan cari kita based on untuk menilai grad, untuk menilai jurnal, orang akan cari kita daripada sini. Sebab tu, contoh kalau you nak establish nama you dalam satu jurnal, tolonglah review paper tu banyak-banyak. Macam saya nak memang submit paper dekat sini banyak. Dekat Construction Building Material, Journal of Building Engineering, Composite Part B Engineering, Journal of Material Research Engineering. Sebab tu saya cakap dekat saya punya student, saya kena review dulu, create saya punya history dekat sini supaya nanti bila kita submit, rejection tu taklah teruk. Setakat ni, once saya dah amal benda ni, macam contohnya JMRT ni, untuk tahun ni ada paper daripada student saya dua, Dr. Ikmal dengan Puan Narina. So, bila kita dah ada database ini, dia memudahkan kita lah untuk visible. Visible ni bukan hanya paper. Dalam you punya review paper pun tolonglah. Supaya at the end, ini contribute kepada you. Sebab tu, dia masih tak lari. Bidang you dekat Google Scholar, dekat Scopus, Web of Science dengan any orang kata social media yang related dengan kita punya bidang ni akademik, dia masih tak lari. Research field. So time by time you update je lah benda ni. Kalau you berubah, update. So bila you dah dapat tadi, saya kata you kena submit dekat mana tadi? Dekat review@public.com. Walaupun conference you make sure organizer tu tolong bagi thanks for reviewing paper, title and so on. Email tu forward kepada review@public.com. At the end dia akan buat kumulatif lah. So at the end. So dalam masa yang sama juga, you akan juga dijemput saya lah. Saya sebelum ni dia jemput untuk review grant dekat Checks Science Foundation. Sebab saya kata sekarang ni Publance dia dah open, dia dah work dengan Collaborate Web of Science. Sebab tu ini adalah tempat untuk you visible juga. Ini antara database ataupun how you promote yourself. Saya baru ni dapat 5
review proposal daripada Republic Check Science Foundation. So dalam bidang geopolymer. Sebab tu you dah establish keywords you ada, you dah visible dalam database, orang akan cari. Sebab tu nak create kita punya database based on keyword itu, you yang kena buat, bukan orang lain. Okay, untuk Google Scholar kena buat, untuk Scopus kena buat, untuk Publish, ResearchGate, Academia.com, semua you kena buat. Sebab at the end benda ni, dia akan bantu you supaya visible. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada lagi setengah jam. Assalamualaikum Prof. Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya mengenai ResearchGate tadi. Okey. Boleh ke sebenarnya kita ada masalah copyright ke kalau kita masukkan paper kita dalam ResearchGate? Okey, ResearchGate ni very clear. Tak ada isu sebenarnya. ResearchGate adalah tempat untuk you upload everything. Tetapi kalau based on copyright, contoh you publish paper dekat jurnal yang bukan open access. Dia ada copyright dia kan. Tapi you boleh publish, you letak je. Tetapi walaupun you letak paper itu, dia dah restricted, tak boleh orang download. Kalau orang nak, orang kena minta personal dengan you. Itu dibenarkan lah. Benda tu dah clear untuk ResearchGate. Tak ada isu. Sebab tu you letaklah paper-paper yang tak open access dekat you punya database, dekat ResearchGate ni. Tetapi orang nak download tak boleh. Memang dah restricted. Sebab itu bukan open access. Whatever pun, orang akan minta dekat dengan you access full paper. Sebab tu ResearchGate, you kena rajinlah buka. Kadang-kadang orang message email kat you nak full paper. Lepas 3 bulan baru you nak tengok. Padahal orang masa tu urgent. Sebab tu saya ResearchGate saya buka lah. Buka kadang-kadang dah terlampau sibuk, jarang juga buka. Tapi saya nak beritahu kat sini, ResearchGate antara tempat saya cari postdoc dengan co-supervisor yang lain. Bila student minta paper saya akan tanya kat dia. So, apa yang saya boleh bantu? So, kalau dia minta, so bila dah start tu, dia bagi nombor telefon semua, start lah. Start conversation, kita bantu dia. Kalau boleh cadang, kita jadi co-supervisor dia ke whatever. Macam tu lah saya buat. Sebab tu ResearchGate, no issues untuk copyright. Sebab dia memang dah set. Once paper tu dah restricted, it's not open access, orang tak boleh download paper tu. Dia kena minta full daripada you. Okay, boleh menjawab soalan? Boleh Prof, terima kasih. Right. Sambung ada setengah jam lagi. Tadi rasa 2 jam macam lama. Okay. Habis dah lah untuk this guy lah, untuk Michael. Saya banyak lah tengok Mature Apps punya, dia antara orang yang bercakap mengenai citation ni lah. Dan apa yang dia cadang ni almost memang saya buat. Okay. So saya buatlah actively promote. Sebab tu kalau tengok saya 1 tahun tu saya akan keluar ke merata tu. That is one to promote our work lah. Bukan untuk saya saja, untuk my group lah. So group Geopolymer sekarang ni saya punya student lah, lead Dr. Hafiza. So kalau tengok pun dia sendiri pun visible dalam group Geopolymer. Bukan saya saja. Itu saya punya concern saya lah. So saya pun dah beritahu kat Dr. Hafiza, kita kena expand kita punya group. It's not focus on lab work. So kita kena venture dalam benda lain pula, simulation, on optimization. Sebab tu kita open lah kepada grup-grup yang mathematic based. And Dr. Munirah, kita panggil dia punya partner, supaya benda ni dia berkembang, dia tak static. Kita dah saturated, kita kena venture benda yang lain, tapi masih tak lari. Contohnya sebelum ni kita banyak buat trial error, kita go for another part, supaya nampak lah kita punya continuity. So benda macam tu lah, you kena keep moving lah. Okay, so saya ada baca satu blog ni. It's quite interesting sebenarnya. Dia bagi info berkenaan, dia pergi dekat type set ni, blog. Dia pun cerita. Saya cubalah compare yang first tadi, saya punya mazhab utama yang saya pegang. Mazhab lah. Walaupun dia Kristian ke whatever pun tak ada isu. Knowledge ni dia tak kisah dia Kristian tak Kristian. Tapi saya tengok yang nombor 1 tadi, Michael Earps tu, dia hampir sama apa yang saya buat. So saya cakap, sekarang Dato' Amy, saya tak pernah bagi berkenaan citation.
Tetapi apa yang saya buat bila saya check 2-3 hari lepas, tapi slide ni baru buat lah nak beritahu. Masa saya di KL, saya cuba cari, tengok ada yang sama dengan saya. So saya ambil lah dia sebagai mazhab saya. At least kalau you kata saya pandai-pandai, ada teman lah saya kata asas saya kat sini ya. Reference saya. Walaupun saya buat dulu. Saya tak pernah share mengenaan keyword ni sebenarnya. So, this guy, dia bukan orang akademik. Dia blogger. Kan? Nama dia Haris. So, dia cuba, tapi dia bagi banyak opinion. Saya nampak lah benda ni agak bagus. Dia bagilah lebih kurang berapa ni? Dia punya 7. 7 perkara. I think hampir sama dengan yang the first tadi. Contohnya, identify keywords. Nombor 2, source of keyword. So, source of keyword, dia bukan orang akademik. Dia tak nampak lah Scopus, whatever lah. So, dia guna Google Trend, Google AdWords. So, saya nak bagi tahu kat sini, orang yang bukan akademik, dia boleh view hampir sama. Contohlah, nombor 4 tu, incorporating keywords in your content. So, title, abstract dengan heading. So, nampak ada kesinambungan. Keyword optimization, how you finalize you punya keyword. Okay? Also, using the most popular keywords may not always be best for your article. Tapi dia popular, keyword tu popular. Contohlah, dalam paper atau manuskrip ME, hanya 5% ke 10% itu konten berkenaan dengan geopolimer. Dia fokus kepada alkali activated. Tetapi keyword itu, dia popular. You letak je lah. Walaupun the main body, that paper adalah alkali activated. Itu maksud saya. Kena pandai-pandai lah. So, this guy kata yang first identify the keyword, source of keyword, kena tahu. Keyword optimization dan incorporating keyword in your content. So, maknanya bila you publish paper, keyword kena jaga ni. Saya dah 3 tempat yang utama iaitu title, abstract dan keyword tu sendiri. Kan? So, yang ini yang akan visible kita punya manuskrip tu sangat laju. Okay? Authority marketing on social media. So, dia panggil search engine optimization, SEO. So, banyak dia release ni, LinkedIn, Facebook, Twitter, website yang you boleh buat. So kalau you ada boleh, saya nampak UiTM dia ada personal website. So baguslah Facebook group, Mandalay ResearchGate, Academia, Pablo and so on. Itu antara tempat you boleh letak you punya hasil kerja untuk visible you punya dan increase citation. Orang nampak citation ini dia boleh play around. Bukan masalah boleh play around, tetapi how you manage you punya words supaya inline dengan orang. Tapi dia basicnya, jangan lagi daripada asas tadi. You kena fine tune you punya keyword utama tadi lah. Yang 5 ke 6 keyword tadi. So, dia pun kata benda yang sama, actively promote your article, how to promote. So, pandai-pandai lah you buat blog, masuk ResearchGate. Kan? So, kalau you tengok ResearchGate tu antara tempat yang sangat bagus. Lepas tu, set your own or your co-author past papers as appropriate. So, yang sesuai. Nah, so ini antara benda saya nampak ada persamaan mazhab ni. Nah, so walaupun akan orang kata tak boleh set aside, tapi bagi saya masih you bila buat sesuatu itu masih ada continuity. Itu yang kita perlu set aside. Itu maknanya kerja lepas kita nak side balik. Contohnya sebelum ni you guna this parameter, so you masih continue tapi you play around dia punya value. So masih ada pertalian. So dia mengatakan juga how you increase you punya visibility ataupun nak increase citation, paling tinggi adalah pada search engine. So search engine macam Scopus, Google Scholar, apa lagi, Web of Science. So benda itu dikatakan search engine, database utama. 53% you boleh visible. Social network, Facebook ni tempat orang maki hamun, nak poli orang, boleh lah. Okay, untuk share. Jarang you tengok orang share paper-paper ni dekat Facebook. Tapi kalau you boleh guna, it's contribute walaupun 1%. Bookmark, other website, you share you punya link pada website. Contohnya kalau website group, kalau contohnya you ada group research buat, share paper dekat situ pun bagus. Tetapi saya nak beritahu kat tadi, half of that adalah daripada research engine, search engine, SEO tadi. Yang paling simple yang boleh akses satu dunia adalah Google. Sebab tu Google Scholar tolong jaga. Dan tolong update, tolong check, tengok time by time lah. Supaya dia relevant lah. Jangan letak sekali. You kena faham. Bila you tua, muka makin tak berapa nak okey. Gambar tu kena kontrol sikit bagi elok semua macam tu lah. Tengok saya sendiri, rambut makin pelan tak ada.
dahi makin luas. So gambar bagi lah elok sikit. Okay lah, Amy tak apa, dia segak. Okay, yang ni pun bagus. Yang ni saya ambil daripada Ukraine punya ni. Dia kata recruiting paper from highly authors. So sebab tu dia ada two ways lah. Ada orang kata go for quality papers, ada juga orang kata go for quantity papers. Bagi saya dan grup saya, we are moving both, dua-dua. Yang mana boleh go for the first step, kita go for volume, kita nak quantity. So saya go for quantity. So sekarang ni grup yang go for quantity dah ada, dan grup yang akan fokus quality pun ada. So at the end kita boleh naik lah. Naik dari segi numbers dan naik dari segi quality. Macam tu kita buat. So publish more review article. Yang ini sangat bagus. Sebab tu sekarang ni grup saya all out. Setiap student akan publish satu review paper yang berindeks, yang ada impact factor. Sebab ini antara tempat keyword you ataupun paper yang cepat awak nak cite adalah review artikel. Tapi review artikel yang orang kata you memang betul-betul review, hantar dekat contoh macam saya boleh hantar lah tempat-tempat yang ada impact factor yang bagus. Student saya ataupun saya punya partner sebelum ni, Dr. Liu Ming, pernah submit dekat Progress in Material Science 33 impact factor. Paper tu cepat, cepat dia punya citation, almost dah lebih daripada 100 citation. Benda-benda macam ni lah saya kata. So nak publish kat mana pun kena tengok review ini, kena publish tempat-tempat yang you rasa group you ada di situ. Maksud saya kat sini, bila you dalam bidang geopolimer, so kat mana orang publish jurnal? Yang tu kena cari. Okay, kalau saya akan hantarlah dekat 3 top, iaitu construction building material, concrete composite dengan concrete composite research, ataupun jurnal-jurnal yang lain yang memang you rasa kepakarannya ada di situ. Mungkin kepakaran grup you, macam Dr. Arif, dia pernah bagi tahu kat saya, grup dia duduk pada satu jurnal yang Q2. Tak apalah, carilah, submit dulu paper satu supaya you visible tu, orang kenal you. Sebab tu kita sebagai pensyarah ini tolong cari satu paper yang kita boleh letak di kalangan orang-orang yang memang satu bidang ni kita. Contoh untuk orang construction material, wajib you submit paper dekat American Concrete Institute, ACI's Material Journal. Walaupun impact factor dia satu lebih, tetapi ramai penyelidik yang bidang construction material duduk di situ. So you kena submit lah, supaya you visible, orang kenal you. So one orang kenal you, okay, paper you senang lah untuk visible, untuk site laju semua tu lah. Itu yang Mamat ni katalah. Okay. Publishing special issue or special collection. Yang ni pun bagus. One you dah kenal, orang kenal you, orang akan request you untuk buat special issues. Ataupun you ada group, you ada strong group. Okay, you pergi dekat journal request untuk buat special issue. Itu maksud dia. Yang ini cepat. Yang ini akan cepat untuk you punya citation. So, Mamat ni juga. Mamat ni dia tanya soalan berkenaan apa yang kita bincang hari ni dalam ResearchGate. Dan kita adalah komen-komen daripada cerdik pandai ni, dia bagi komen. Dia share. Lepas tu saya tengok, I think similar yang apa yang kita buat. Similar yang saya share. So, cite your past work, relevant and new manuscript, carefully choose your keyword. Benda yang sama saya nampak. So, whatever saya dah tengok lah. Dan orang-orang yang hebat ni, dia masih tak lari apa yang kita bincang. Use consistent nama, make sure that your information is correct, present your work at conference, make conference easily accessible. So yang ini saya tengok dekat French Geological Survey, you need only one grade research paper. So maksudnya untuk visible laju, untuk citation increase laju dalam you punya publication tu kena ada satu yang betul-betul power. Sebab tu saya nak beritahu, you kena create satu paper yang sangat orang kata baguslah supaya dia cepat visible you punya diri tu. So yang ini dia boleh increase citation score dengan cepat. Okay, kadang orang ada kata quality first, quantity. So yang itu doesn't matter, you yang decide. Kalau tanya saya pergi both. Dulu saya pergi volume, sekarang saya agak selected untuk high impact papers. So
before writing, select topik, dia kata. So topik yang beri orang nak tengok topik yang bagus untuk kita dan bagus untuk orang. You kena pilih kan. Pilih macam mana dari tadi, database tadi. Tengok database orang buat apa. Scopus yang mana bidang yang related dengan kita yang dah establish dan kita boleh venture. Benda macam tu kena tengok. Choose attractive title yang attractive. Yang nombor 5, interesting to take most cited paper title and adjust it to your papers. Title main peranan. Choose interesting keyword, saya dah cerita dah tadi. Use figure and image yang bagus, and image yang very clear, nampak interesting. Saya dah nampak macam grup-grup saya ni, bila kita meletakkan image ataupun figure-figure yang kita dapat daripada Synchrotron, yang daripada grup Dr. Arif ni, nampak dia punya impact tu sangat tinggi. Sebab figure-figure itu figure yang berlainan daripada normal norms. So dia akan, reviewer tu akan seronok untuk baca. Contohnya Dr. Ikmal, dia punya unit punya postdoc. Baru ni kita ada submit dekat JMRT. Ada satu review kata dia suka baca dengan new findings dulu. John Polymer jarang orang buat Synchrotron ni. So tapi bila kita buat, kita dapat figure dengan image yang better lah. Choose high quality journal, saya dah mention, doesn't matter. You boleh lah go for Q3, Q4, Q1, Q2, but whatever pun mesti cari satu yang meletakkan you di kalangan-kalangan yang group yang buat satu research dengan you. So after publication, talk about your paper, answer question, add your paper reference, masuk dekat blog macam tadi sama. Think how to link between your papers, auto citation during the writing process your paper. Ini daripada manuscript edit. So saya nampak benda yang sama je. Cite your own, banyaklah saya kata, susah nak bagi tahu. Whatever pun, dia tak lari daripada asas cite your own, tengok keywords, dan, promote yourself, promote your research. Kat ini manuscript edit ni dia kata cite your own previous work, keep your name consistent, share part of information to public, share and let know. Banyaklah benda yang sama. Okay. Yang ni yang saya nampak benda ni bagus. 6 tips to achieve a highly cited article. So dia cadang dekat sini. So you nak guna, tak nak guna sudah. Saya nampak benda memberi manfaat. So title tu 10 ke 3 plus minus 3 words lah. Dalam tu ada you punya keywords. Nah? So authors juga, yang ni pun saya nak kena pesan. Kita kadang-kadang buat seorang. Tengok dia kata kat sini 6 authors or more. Saya tambah lagi. Bagusnya paper itu bila ada lebih satu affiliation. Contohnya Unimed buat dengan UiTM Perlis. Lagi bagus ada industri dalam tu. Adalah SIMA contohnya dalam tu. Lagi bagus ada international contribution. Adalah daripada UK. Itulah nak bagi tahu. Sebab tu authors ni you kena main peranan. Kita letaklah tim kita yang daripada luar Unimed, luar Malaysia, daripada industri. Orang nampak paper tu bagus. Kalau you tengok Myra, kalau Universiti Malaysia ni akan tengok Myra. Myra ada SAS, paper yang ada industry affiliation, paper yang ada international affiliation. Lagi bagus, paper yang international, kita jadi co-authors. Tu ada. So, visibility. Kenapa saya kata affiliation ni bagus? Contohnya sekarang ni, dia ada affiliation daripada Malaysia dan luar negara. So, you dah ada 2 dah database. At least. Satu Malaysia, satu daripada contohnya dalam Malaysia you ada 2, Unimed, UiTM, you ada industri, you ada UK. So 4 database kat sini. Unimed, UiTM, Malaysia. Lepas tu you ada industri, you ada pula UK. So you nampak kat situ. Sebab tu saya kata bila you menulis paper, jangan terlampau takut untuk invite di kalangan kita punya peers lah, yang you kenal lah. Lepas tu berapa banyak characters, dia cadangkan minimum 35,000 characters. Ini cadangan, bukannya betul. Figures, at least 6 figures. You tengok, you pergi baca tengok paper-paper yang bagus, berapa dia punya figures dalam tu. Table ada 2 minimum. Okay, so dia kalau boleh, kalau kat sini ikut dia, tak elaklah guna equation dalam you punya paper, kecuali nak tunjuk benda tu satu hati perlu. Ini pandangan dia. Betul tak betul tu atas experience masing-masing. Saya share ni, whatever saya share ini adalah apa yang saya alami. Kalau saya tak alami, saya tak share.
Sebab saya dah alami. Memang kalau tengok paper saya, 5 minimum lah. Kan? 6, 7 ada. Ada yang 8, ada yang 9. Kalau tengok paper Dr. Ikmal, Dr. Amy. Dr. Amy paper dia ada Thailand, SLRI Synchrotron, dia ada daripada Malaysia, dia ada juga daripada international overseas. Paper Dr. Kem ada 4 negara. Macam tu lah. So, paper tu yang akan menyebabkan citation berlaku cepat. You percaya kat saya? So, sebab tu, bila kita publish paper, kita cuba pantau dia punya progress citation tu. Last few slide kot. Okay, last kali saya nak cadang dekat tuan-tuan, puan-puan dalam ni. Ada hampir 100 orang ni. Publish more and more. Cari agak funding. Check keyword. Fine tune balik keywords tadi supaya selari dengan you punya research dan selari juga dengan orang luar punya research. Keyword tu kena fine tune dan make sure keyword tu diletakkan dalam database utama Google Scholar, Scopus, dalam Publance, dalam Google Academia ada Edu Research Gate, soalan-soalan lah. Sebab ini menyebabkan kita mudah untuk visible. Collaborate with international dengan ada partner. So saya nak minta kalau boleh paper research you work dengan orang luar. Dalam luar UiTM ataupun luar negara. Okay. Lepas tu increase citation ni saya dah cerita panjang lebar towards open sources, documentation dan ada related. Promote yourself, H-index kena jaga. Kita kena proud whatever H-index kita dapat, Scopus database, Google Scholar database and so on. So kena make sure kita adalah international visibility, we are ready for international. Walaupun kita tak bagus, kita cuba tunjuk bagus. Kita kena ada national dan international linkages and network. Itulah sebab tu kata saya dulu untuk nak cakap orang putih ni agak takut lah. Kerana pantang orang bagi lah, saya boleh lah. Tak lah takut. Grammar terabur juga tapi jenis tak takut macam tu. Kalau saya punya PhD pun bahasa Melayu, Dr. Amy dia bahasa Inggeris, tinggi level dia lagi. So saya nak bagi tahu kat sini, you kena try. So you kena cari international linkages dan cuba contact yang you punya ring saya cerita tadi dalam Scopus boleh letak corrosion contohnya, you ada orang yang sepatutnya collaborate. Itu link-link you. You collaborate lah walaupun dia duduk nombor 1 dunia. Collaborate, cuba link dengan dia, cuba cari dia. Supaya you duduk dalam lingkaran dia, at least dapat tempiah jadi lah. Macam saya ni bukan orang baik. Cari orang alim, at least bila mati lagi dia orang alim ni, dia lah boleh tarik kita mati confirm dah neraka. So dia tarik kita masuk balik. Berkawan dengan orang macam tu. Maksud saya kat sini, berkawan lah dengan orang yang dalam satu bidang dengan kita. At least kita dapat dia punya tempias. Jangan takut dah. Biar orang kata, Allahu Akbar, orang kata nak ampu ke whatever, tak apalah. At the end, you dapat tempias dia tu yang penting. So collaborate with prominent researcher yang saya kata. One, you dah tahu you punya keyword, you tahu siapa you punya scientist yang sepatutnya you collaborate. Macam saya kata tadi, saya dah jumpa Joseph Dawidovic dan saya juga jumpa. Kalau dalam geopolimer ni, dua yang prominent ni, kalau bacanya, mesti ada Provis, mesti ada Cindera Prasik, mesti ada orang yang bernama Joseph Dawidovic. Dalam tu dia adalah Sanjay Kumar, Wijaya Rangan. So orang-orang ni wajib you close dengan dia. Macam saya lah, saya rasa almost saya dah jumpa Wijaya Rangan, Hajito, di Juantoro Hajito saya dah jumpa dia. Saya dah jumpa Joseph Dawidovic, saya dah jumpa Provis, Cindera Prasik, we are connecting. He Pigang daripada China. So all this guy ni kita dah jumpa face to face. Dan kita tahu dia punya research ke arah mana. Dan kita follow dia. Jadi kita dapat tempiah dia. Itu maksud nombor 4. Dan keep trying lah. Dan dalam hidup ni jangan takut lah. Okay, so saya nak promote sikit. Untuk international funding, tolong pergi visit Euro Access dan Facebook Euro Access lah. Ini adalah link tempat you untuk you cari information berkenaan international funding. Tolong register yourself dalam ni. Ni Facebook dia, tolong like dan got the information. Dan saya sendiri register saya punya database. Ini adalah saya kata database yang sesuai lah. So at least bila you register dekat Researcher in Motion ni,
you boleh dapatlah update-update funding-funding yang terkini, research-research yang orang looking forward untuk collaborate. So at the end, saya nak beritahu kat sini, saya bolehlah bercakap sampai 2 jam ni tadi. Sampai putus-putus lah internet. So, kita ni ibarat telur. Kan? Laki perempuan pun kita ibarat telur. Telur ini boleh melihat dunia jika dia ada internal force. Dia boleh lihat dunia. Tetapi kalau telur itu mendapat external ataupun outside force, dia takkan hidup lah. Telur alam, you bagi dia, you tekan dia sampai you bagi force dia akan matilah. Tetapi kalau dia ada internal force untuk moving, untuk lihat dunia, so dia akan jadi ya. So maksud saya boleh bercakap berbuih sampai 2 jam ni. Kalau diri sendiri tak mau moving forward, so dia tak jadi juga. Dengar, dia masuk dengan kanan, keluar dengan kiri, habis lah. So, saya pun tak boleh buat apa dekat you all. You kena jadi arang, maksud saya. Kan? So, bagi force, orang bagi force, sampailah kita jadi diamond. So, that's mean kita kena rendah diri. Or whatever orang bagi, kalau you rasa tak betul, tak apa, simpan. Kalau rasa besar, ambil. And so, kita kena rendah diri. Last sekali, buat baik untuk semua orang. That's why saya, kalau Dr. Amy mari, walaupun benda tu saya tak venture, kalau ikutnya slide ni saya baru prepare. Tapi benda dia datang, bekas anak murid datang minta tolong, saya tolong. Whatever pun saya tak harap balasan pun. Dan buat dia pun baru nak bertapak pun tak ada. Tak ada saya nak ambil kesempatan kat dia. Tapi dia orang yang boleh ada energi lah. Saya nampak Dr. Amin ada energi boleh move forward. So kita buat baik untuk orang yang lain akan datang lah. Dan jangan fikir negatif, whatever negatif pada dia, kita simpan lah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada UiTM Police atas jemputan fakulti apa ni? Applied Science dan Pijama PM Dr. Syukur atas jemputan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Open untuk any question lah. Prof, sekejap kita ada Soalan saya nak buat cari soalan. soalan. Ya betul Prof, ada soalan. Saya akan baca satu persatu, don't worry. Yang ni ada satu dari luar Prof, dia WhatsApp saya, dia kena kuarantin baru balik daripada Arab. Okay. Kita soalan daripada Timbalan Dekan Penyelidikan lah, Fakulti Sains Gunaan di UNIMAP, iaitu Bagi tahu kat Dr. Adli, so mari jumpa lah. Dr. Aku Khairul. masak. Tak, yang ini soalan dia mungkin boleh kita gunakan lah untuk kedua-dua universiti kan. Alright. Sebab dia jaga student postgrad untuk Fakulti Sains Gunaan lah. So dia tanya, apa nasihat Prof untuk student pasca untuk mereka submit paper ke ISI or Scopus sahaja? ISI maybe akan ambil masa yang lama untuk penuhi syarat submission untuk thesis viva. Sebab kan kalau macam di UNIMAP, kita kena ada bilangan paper yang kita kena point untuk kita lulus. So apa pandangan dan nasihat Prof? Pandangan, nasihat tak erti. Okay, saya punya pandangan untuk anda postgraduate ni, untuk submit paper lah. Untuk submit paper, first kita tengok dulu paper kita sejauh mana. Kan? Kalau kita prepare yang high quality, kita go for yang the highest lah. You submit yang you rasa tally, tengok scope. Dia yang penting, dekat jurnal ni, you kena tengok yang penting scope sesuai. Lepas tu kita kena tengok dekat tu dia tengok success rate berapa banyak. Ada jurnal sampai 30%, ada jurnal less than 10%. So kalau kita ada postgraduate ni, kita ada restrict masa yang agak terhad. So tengoklah jurnal yang success rate agak tinggi dan dia punya duration tu berapa lama. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai sebulan. So tengoklah. So benda ni yang main peranan. You kena tengok jurnal yang bagus, tetapi tengok dia punya success rate, tengok dia punya masa dia daripada receive sampai di publish. Itu benda yang you kena tengok dekat jurnal tu sebelum submit. So kalau kita agak nak cepat publish, so kita tengoklah jurnal-jurnal yang masih high quality tetapi dia punya time duration. Contohlah kalau kita nak cepat, normally open essay ni kena bayar. MDPI, Hindawi. MDPI less than 1 month dia punya proses sebab dia bayar reviewer tu. And so proses tu berlaku cepat lah. Jenis-jenis biasa sekarang, jenis-jenis yang tak bayar ni,
Jarang dah nak jumpa jenis tak bayar sekarang ni. Saya tengok. Materials design. Dulu tak bayar, sekarang dah kena bayar 2000 USD. JMRT dulu tak bayar, dah sekarang dah kena bayar. So benda-benda macam ni main peranan. Sebab tu kita kena carilah jenis-jenis yang dia punya success rate tinggi dan dia punya time untuk dia proses tu cepat. Itu nombor satu. Saya baca juga from Haris Kamal ni. Adakah menggunakan perkataan yang berlainan di tajuk dan keywords akan meningkatkan visibility atau perlu diulang kata tersebut dia ditajuk. So, saya dah beritahu tadi, kalau bagusnya paper itu, kalau keywords itu duduk dalam title, abstract dan dalam keywords. Itu paling bagus lah. Tetapi katakan keywords itu tak reflect dengan overall you punya paper, cuba fine tune lagi keyword yang boleh visible. Dan you kena cari satu keywords yang reflected dengan you punya research. Contoh tadi, saya punya research yang sekarang banyak adalah geopolymer. Geopolymer itu perlu diulang-ulang dalam title, dalam abstract ataupun dalam keywords you supaya you cepat visible. Saya harap saya menjawab Haris Kamal punya soalan. Yang kedua, tak ada soalan ni. Mana ada soalan? Satu je. Okay. Kau ada soalan lain? Kita nak almost 10.30. Saya dapat segera dari rumah ni. Okay. Kalau ada soalan lah, open je. So kalau ada soalan daripada participants bolehlah tanya. Tadi saya tengok ada Dr. Wan baru balik daripada dia pergi sabbatical ke buat postdoc. Oh, itu je. Ada kan? So saya pun sempatlah jumpa Dr. Wan. Tak apalah, kita dekat je. Anyhow pun kalau dah okey nanti boleh je nak turun ke UiTM. Okay. So nak fokus dekat Fakulti Applied Science pun boleh lah Dr. ni. InsyaAllah. So Satu soalan lah sebelum kita habis. Okey doktor, nak tanyalah doktor punya pendapat ataupun daripada experience doktor lah kan. Apakah cabaran masa di awal-awal pelibatan doktor sebagai pensyarah, terutamanya dalam pelibatan untuk penerbitan makalah ni lah. Kalau dapat boleh share. Oh, cabaran. Yelah, biasalah cabaran. Dulu saya tak ada orang guide. Kan, banyak bersendirilah. Cubalah berlagak, hantar paper bodoh pun hantar je dekat Bluetooth, materials Bluetooth and so on. Selalu kena reject. But kita kena belajar. Saya banyak belajar. Saya ada team dan saya banyak saya boleh ucap terima kasih lah. Saya punya team dalam ni banyak yang duduk dalam ni, yang dengar ni. Antara yang awal lah dengan saya, Dr. Rafiza, Dr. Zarina, Cik Fahim, Puan Liana. Tu antara founder lah yang kita banyak bersusah payah. Dan first paper saya rasa kita almost submit paper. So saya kata saya mencari meletakkan nama. Saya punya sifu bagi tahu kalau you visible cepat, you tolong publish paper dekat situ. So dia mention dekat saya masa tu, tolong publish paper dekat ACI Materials Journal. So kita pun work hard. Kita submit, kita cuba try submit paper dekat situ. It takes 1 tahun 9 bulan sampai yang 1 tahun 9 bulan tu saya email kepada editor, saya kata saya nak withdraw this paper. Sebab masa tu dah 2 orang editor dah bertukar. Kenapa lama sangat? Masa tu bayar. AJE nak submit paper ni, kita kena, dia minta saya buat proofread dekat dia punya journal expert lah, AJE tu. Lepas dia minta kita buat proofread macam-macam lah. Dia review sampai 2. Okay, kalau macam tu saya nak withdraw paper lah. The next day dia email, your paper was accepted. Macam tu lah. So you kena try lah. Maksud saya you kena try. Sebelum tu dah banyak kali kena reject. Memang kalau saya baca sekarang paper saya dulu pun saya kata Allah patut dia pun reject pun. Macam tu lah. So maksud kat saya sini, you based on experience you akan dapat lah. Jangan takut. Try saja. So saya pun masih belajar. Banyak saya belajar. Saya ni buta IT banyak. Saya rasa dalam ni saya ada panggil juga Dr. Wan Zuki untuk tunjuk kaedah buat tesis yang bagus untuk student saya. Sebab tu saya kata whatever pun tolong buat group. Dekat UiTM ni you buatlah research group kecil-kecil, at least bila publish seorang publish lah. Nak cepat macam ni. Yang ni luar topik. Yang ni saya nak beritahu lah. Tapi ni open, saya ni takut. Takut salah. You pula record.
Okay, untuk cepat macam ni, you kena ada group research, contohnya 6 orang. So, seorang akan publish lah. Akan contribute lah. So, every year you akan dapat 6. Kalau seorang publish 2, you akan dapat 12. Cuma masa tu, bila you ada group, dulu tak ada. Dulu saya tak fikir, saya publish je. Tapi bila sekarang ni dah tahu, keywords kena jagalah. So, 6 paper ni, keywords kena jaga. So, group yang sama, okay, contohnya job primer kena ada. So, job primer semua kena ada. Keywords tu. Cuma yang ni buat seramik, masuk keyword seramik. So, maknanya kat saya, bila you ada team, you punya visibility tu, dan you punya citation tu akan berlaku cepat. Lepas tu, you kenal pula orang luar. Kenal group-group. So, kita cuba, okay, promote, okay. Ini kita punya research paper, kalau boleh you cite. So, kita akan tolong. Kita pun akan tengok juga. So, the way macam tu, memang you nampak dari segi, tapi how? Bagi tahu tadi, promote kan last kali. So, bagi saya ambil situ adalah promotion. So, kita nak mengharapkan, contohnya Dr. Amy, nak mengharapkan orang cite paper dia. It takes longer time lah, maksud saya. So, tapi kalau Dr. Amy, dia ada link. Saya rasa dia banyak link. Indonesia, dia ada link Thailand. So, dia boleh lah, orang kata, bertukar-tukar citation. For me, selagi benda tu related dengan you punya work, tak salah. Tetapi nak suruh orang cari you, dengan nama you tak ada orang kenal, kalau tengok Dr. Amy tak tahu duduk nombor berapa dunia, orang nak cite paper dia takkan berlaku lah, kecuali you punya paper memang sangat excellence. So you kena publish review paper. So bagus lah. Tapi dalam keadaan macam ni, yang mana yang baru nak bertapak, so create group, buat publication bersama. Tadi saya dah tunjuk size citation dibenarkan. So orang akan berkata, biasalah, normal lah. Ambil as a positif lah. Saya dah tunjuk bukti tadi kan. Top scientist pun dia buat self-site selagi benda tu related dengan punya kerja yang publication yang bagus lah. So banyaklah benda-benda yang saya rasa tuan-tuan boleh ambil iktibar. So tuan-tuan semua ada experience. PM Cukup pun ada experience. Dr. Wan dia ada experience jumpa scientist di UK. Dia buat sabatika. So banyaklah. Share, yang penting share. Yang kedekut, yang saya kata share je whatever you ada pun. So saya memang ada grup yang luar negara yang kita berbincang mengenai citation, how kita boleh bantu, saling membantu citation. Kita ada grup, saya sendiri ada grup. Macam itulah untuk makluman. Okay, kalau ada soalan lain. Ada satu lagi tu. Bagaimana nak susun keyword dalam Google Scholar? Adakah bermula dari general dan follow? Yes, betul tu. Dia tak ada isu pun general duduk nombor mana pun. Yang penting dalam tu ada 3 keyword. Ada keyword general dan ada keyword yang spesifik. Dia mungkin general tu sangat general, you fokus sedikit, dia macam piramid lah. Macam saya, konkrit, simen, construction material, lepas tu geopolymer, last kali seramik. Seramik itu adalah hujung piramid tu. Dan you cuba ketengahkan perkataan baru dalam you punya publication. Contoh, saya bagi contoh. Bila you buat sesuatu, tiba-tiba you tengok tak ada orang venture benda ni. Ada orang meletakkan tetapi dia tak meletakkan secara direct. So, you cubalah. Contohnya, dalam seramik, you tak jumpa self-fluxing. Tapi bila you buat, you kata, oh ini adalah self-fluxing yang you ada data. Cuba tonjolkan perkataan tu. At the end, yang itu akan menyebabkan berlaku cepat. So, keyword. Benda tu bukan you punya main keyword. Tapi dalam seramik, dia ada satu term, self-fluxing. Tapi tak ramai orang bila you buat, you nampak memang itu adalah self-fluxing. Dan kebanyakan. Paper ini, dia akan do. Sebab tu you kenalkan keyword yang orang nampak benda itu, tak pernah orang buat ni, tiba-tiba orang buat. So, yang tu akan cepat. So, nasihat saya bila nak visible, nak cepat ni, you kena carilah keyword dalam paper tu yang cepat dan naik lah. Yang orang tak banyak orang cover, tetapi benda tu betul. Ada proof dia. So saya nampak kat sini betul dah. You susun balik dalam Google Scholar supaya dia relevant lah. Ada general, ada sedikit fokus dan betul-betul fokus. Betul. Zaharah. Terima kasih. 10:30 lebih ni. Time untuk memasak. Okay, Doktor. Okay, Prof. So,
Sekali lagi lah pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah di atas pencerahan dan juga perkongsian yang diberikan. InsyaAllah dari semasa ke masa kalau ada lagi lepas ni perkongsian-perkongsian yang lain, insyaAllah kita akan jemput lagi lah Prof untuk berkongsi lagi. Allah. Selagi InsyaAllah. mampu. Itulah dalam kesempatan yang ada ni kami mengucapkan terima kasih sekali lagi lah untuk Prof dan juga semua participants yang turut bersama-sama dengan kita sehingga pada saat ini. So untuk sekali lagi untuk semua partisipan jangan lupa untuk isikan link Google Form tu ya untuk dan last sekali terima kasih diucapkan kepada Profesor Teknologi Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah di atas segala perkongsian dan insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Tangan. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Datuk Amy. Selesai tugas saya. Bos, nanti open lah untuk collab ni rakan-rakan kita kat KITM. Banyak hebat-hebat. Baik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.